Golongan Akademi Indonesia telah membuat anggaran pada 24 Julai 2020 bahawa 2015 jumlah pengumpulan sampah adalah sebanyak 150 juta ton. Manakala 2040 golongan Akademi Indonesia telah meramalkan 600 juta ton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 7 ingin membentangkan tugasan yang bertajuk Aspek Undang-Undang Pengurusan Sisa Plastik di Indonesia dan Malaysia, iaitu menangani serpihan plastik marin. Sebelum saya mula membentang, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya ialah Muhammad Iskandar bin Madahan dan ahli kumpulan saya ialah Amirul, Najwa, Alia dan juga Sautaria. Kita masuk kepada bahagian pengenalan. Pengeluaran besar-besaran plastik bermula pada tahun 1950-an. Menurut kajian yang diterbitkan semula dalam jurnal Science Advance, kira-kira 8.3 bilion tan produk dihasilkan sehingga kini. Namun, 6.3 bilion daripadanya menjadi sisa. Malangnya, hanya 9% daripada sisa plastik itu dikitar semula. Selebihnya, masih berselerak di persekitaran, berada di tapak pelupusan dan juga di lautan. Hal ini kerana plastik merupakan bahan mentah yang mudah diakses kerana lebih tahan lama, lebih ringan dan merupakan bahan yang lebih murah berbanding bahan mentah yang lain. Pengeluaran plastik global dijangka juga akan terus meningkat pada masa yang akan datang. Malangnya, peningkatan yang pesat dalam pengeluaran plastik dan penggunaan meluas telah memberikan impak yang negatif kerana cara pengurusan yang tidak betul bagi melakukan proses pelupusan sisa plastik. Hal ini tidak hanya berlaku di Malaysia, malahan juga berlaku di peringkat global termasuklah negara jiran kita, iaitu Indonesia yang juga menanggung masalah yang sama akibat cara pengurusan sisa plastik yang tidak mengikut tata cara pengendalian piawai iaitu SOP. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Faizatun Najwa. Saya akan menerangkan tentang persamaan dasar yang digubal oleh Malaysia dan Indonesia. Dua negara ini telah mengalami masalah pencemaran marin yang semakin hari semakin merisaukan. Dua negara tersebut juga telah mencuba menangani isu tersebut dengan pelbagai langkah yang diambil tetapi masih terus terjadi. Malaysia dan Indonesia telah bersetuju untuk mengatasi masalah pencemaran dengan membuat Fasa 233 Konvensyen dengan Undang-Undang Laut yang melarang kapal-kapal yang melalui Selat Melaka dari membuat pencemaran marin ke dalam laut. UNCLOS 1982 dianggap sebagai perlembagaan yang mengawal selia perlindungan dan pemeliharaan persekitaran marin. Pasal 39 menyebut yang pertama, mematuhi segala peraturan antarabangsa dan pelaksanaannya bagi tujuan keselamatan di laut, termasuk undang-undang antarabangsa yang berkaitan dengan pelanggaran kapal di laut dan juga bagi tujuan mengelakkan, mengurangkan dan mengawal pencemaran daripada kapal. Dalam kurungan Fasal 39 dalam kurungan 2 UNCLOS 1982. Pasal 39 menyebut yang pertama, mematuhi segala peraturan antarabangsa dan pelaksanaannya bagi tujuan keselamatan di laut, termasuk undang-undang antarabangsa yang berkaitan dengan pelanggaran kapal di laut dan juga bagi tujuan mengelakkan, mengurangkan dan mengawal pencemaran daripada kapal. Dalam kurungan Fasal 39 dalam kurungan 2 UNCLOS 1982. Yang kedua, tidak melakukan apa-apa kajian atau aktiviti pemerhatian tanpa keizinan dan kebenaran daripada negara selat. Dalam kurungan Fasal 40 UNCLOS 1982. Selamat sejahtera, nama saya Sautaria Ana Perempuan Chandrasekharan, nombor matrik saya S68345. Saya di sini untuk membentangkan tajuk persamaan antara dua negara iaitu Indonesia dan Malaysia. Kedua-dua negara ini mengaplikasikan konsep 3R
iaitu reuse, reduce dan recycle untuk mengurangkan sisa plastik di mari. Reduce bermakna mengurangkan semua yang mengakibatkan pembaziran. Recycle bermaksud memproses semula sisa ke dalam barangan atau produk berguna baru. Reuse bermaksud menggunakan semula sampah yang masih boleh digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lain. Sebagai contoh, penggunaan kertas boleh digantikan dengan mengumpul kertas kerja atau tugasan dalam pembelajaran kajian sosial menggunakan soft files sahaja ataupun melalui peranti digital. Contoh yang kedua, contoh penggunaan semula iaitu pengurusan sisa boleh dilakukan dengan menggunakan barangan plastik sekali lagi. Pelajar boleh menggunakan botol minuman yang boleh digunakan semula. Contoh seterusnya, contoh kitar semula, iaitu pengurusan sisa dengan konsep kitar semula dibahagikan kepada 3, iaitu organik, bukan organik dan pengurusan sisa B3. Seperti pengurusan sisa organik menjadi kompos, pengurusan sisa bukan organik ke dalam kraft dan media pembelajaran kajian sosial iaitu membuat letusan prop gunung dari pulpa. Nur Aisha akan membentangkan bahagian perbezaan antara Malaysia dan Indonesia. Perbezaan yang pertama ialah dari segi undang-undang atau akta yang dikeluarkan oleh kedua-dua negara. Malaysia mengeluarkan Akta EQA 1974 iaitu Akta Norma Am yang menetapkan sekatan bahawa tiada seorang pun boleh melainkan berlesen membuang bahan berbahaya kepada alam sekitar, membuang bahan tercemar atau sisa ke mana-mana tanah, perairan pendalaman atau perairan wilayah Malaysia. Pelanggaran terhadap sekatan tersebut akan membawa kepada hukuman denda atau penjara. Akta bagi Indonesia pula ialah Law 18 2008, GR 81 2012 dan PR 97 2017. Akta ini ketiga-tiganya menetapkan rangka kerja am untuk pengurusan sisa di Indonesia. Pengurusan sisa dijalankan menggunakan mekanisme mengurangkan dan mengendalikan. Mekanisme pengurangan sisa terdiri daripada 3 aktiviti iaitu had penjanaan, kitar semula dan guna semula sisa. Manakala mekanisme pengendalian pula terdiri daripada 5 tindakan iaitu pengasingan, pengutipan sisa, pengangkutan, pemprosesan dan pemprosesan akhir sisa. Perbezaan yang seterusnya ialah cara bagaimana kedua-dua negara mengawal sisa plastik di negara mereka. Bagi Malaysia, cara utama menangani sisa plastik ini ialah pelupusan di tapak pelupusan sampah dan pembakaran domestik. Penjanaan sisa ini berbeza kerana penjanaan sisa isi rumah Malaysia berbeza mengikut geografi dan status ekonomi dan berjulai antara 0.85 kg sehingga 1.5 kg setiap orang sehari. Penjanaan sisa isi rumah di Malaysia adalah lebih tinggi berbanding negara membangun lain seperti Indonesia dan Filipina dengan masing-masing 0.22 kg dan 0.4 kg setiap orang sehari. Ini menunjukkan Malaysia mempunyai kadar sisa plastik yang sangat tinggi berbanding negara lain. Bagi Indonesia pula, masyarakat Indonesia telah menggunakan sisa plastik ini untuk membuat seni dan kraft tangan seperti membuat bunga telur dari plastik. Pendekatan ini telah terbukti mampu membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga mengurangkan sisa plastik sedia ada. Saya akan sampaikan kepada penyampai seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amir Hakimi. Saya akan membincangkan topik seterusnya iaitu kesan plastik kepada manusia dan alam sekitar. Menurut pakar toksiologi Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM), Prof. Dr. Mustafa Ali, 3 bahan untuk membuat plastik ialah phthalate, PBA dan PBDS. Apabila phthalate dan PBA masuk ke dalam badan akan menyebabkan gangguan sistem badan. Kandungan phthalate yang banyak juga dalam darah akan menyebabkan obesiti. Ia juga akan mengganggu pembentukan janin yang boleh menyebabkan kecacatan janin. Kesan pencemaran yang kedua ialah mengancam punca pendapatan nelayan. Ini kerana sisa-sisa pepergian yang dibuang di dalam laut akan menyebabkan pencemaran air. Oleh sebab pencemaran air akan menyebabkan hidupan akuatik akan mati. Oleh kerana kehidupan akuatik mati, sumber pendapatan nelayan akan berkurang kerana kurangnya sumber-sumber meri. Akhir sekali, kesan pencemaran ialah kemusnahan ekosistem laut.
Kemusnahan ekosistem laut boleh dikatakan berpunca daripada sisa-sisa pepeja yang dibuang di dalam laut yang menggalakkan pertumbuhan patogen. Patogen boleh merosakkan terumbu karang kerana patogen membawa penyakit kepada terumbu karang. Kawasan pembiakan hidupan mering akan merosot. Sekaligus ia dapat memusnahkan ekosistem laut. Ini sahaja perkongsian saya berkaitan dengan kesan-kesan pencemaran. Saya akan menyerahkan pembincangan saya ini kepada rakan kumpulan saya iaitu Najwa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Amirul kerana telah menerangkan kesan-kesan yang akan terjadi sekiranya masalah marin tidak dibendung. Pencemaran marin juga adalah masalah yang serius dan memerlukan usaha pencegahan dari pelbagai pihak berkuasa. Sekiranya masalah ini tidak dibendung dan berlarutan, ia akan menyebabkan lebih banyak kemusnahan ekosistem laut dan hidupan-hidupan laut juga akan pupus. Justru itu, undang-undang yang sedia ada perlulah jelas dalam mengekang masalah pencemaran dari terus terjadi. Pihak yang berkuasa juga boleh mengenakan tindakan yang keras kepada kapal-kapal yang melakukan pencemaran tanpa mengira negara supaya tidak berlaku pencanggahan dalam memberikan hukuman dan denda. Oleh itu, sama-samalah kita memainkan peranan masing-masing secara tuntas dalam membudayakan gaya hidup yang mesra alam agar ekosistem marin kita dapat diselamatkan. Sekian daripada kumpulan saya. Terima kasih.